Pertama, perempuan yang haid masuk ke dalam masjid. Boleh ke tak boleh? Ulama berbeza pendapat. Pendapat yang pertama ialah pendapat majoriti para ulama, dia kata tak boleh perempuan masuk ke dalam masjid untuk duduk. Tak boleh. Dia kata tak boleh. Untuk Hanafi kata, Syafi'i kata, masyhur dalam mazhab Maliki kata dan Hambali kata, haram perempuan yang haid duduk di dalam masjid. Lalu boleh lalu. Lalu ni khilaf. Ada yang kata tanpa keperluan tak boleh. Ada keperluan je boleh. Macam Hanafi dia kata, kalau lalu ni kena ada keperluan. Apa keperluannya? Nak ambil barang, duit tercicir, ataupun nak cari anak dia mungkin dalam masjid, lalu saja kan. Dengan syarat dia kena tayamum sebelum masuk masjid. Tayamum dulu, masuk. Boleh? Hambali kata boleh masuk dengan syarat tak mengotorkan. Ini mazhab Syafi'i. Cuma sebagian ulama Syafi'i kata kalau tak ada keperluan tidak digalakkan masuk. Lalu pun tak digalakkan kata tak ada keperluan. Ada keperluan tak apa. Apa dalil mereka? Dalil mereka ialah pertama, hadis riwayat Muslim. Nabi kata nawilinil khumrah minal masjid. Qalat Aisyah, inni haid. Faqala, inna haidataki laysat fi yadiki. Nabi kata, Aisyah, tolong ambilkan kain dalam masjid. Cuma ulama beza pendapat. Adakah maksudnya Nabi suruh Aisyah masuk masjid ambil kain, ataupun Nabi dalam masjid, Nabi suruh Aisyah ambil kain hulurkan ke masjid? Kan rumah Aisyah dekat dengan masjid. Tu khilaf tu. Ada fuqaha kata Nabi suruh dia masuk ambil kain dalam masjid. Ni sebahagian tafsiran. Ada yang kata tak, kain tu luar. Nabi minta Aisyah ambil, Nabi dalam masjid, Nabi minta Aisyah ambil, hulur masuk dalam masjid. Aisyah kata saya haid. Nabi kata haid engkau bukan kat tangan. So majoriti dia faham apa? Tengok cara majoriti ulama faham. Dia kata, ini menunjukkan orang haid memang tak masuk masjid. Sebab tu Aisyah keberatan. Aisyah keberatan. Sebab apa? Sebab dia haid. Menunjukkan orang haid zaman tu tak masuk masjid. Kalau takkan Aisyah kata, saya haid. Tapi Nabi kata tak apa. Haid bukan dekat tangan. Maksudnya ambil sementara lalu, keluarlah ada keperluan. Itu kalau tafsir yang pertama. Kalau tafsir yang kedua, ambil daripada dalam rumah, hulurlah masuk ke masjid. Bukan masuk terus, masuk tangan aja. Dan tangan tu tak ada haid pun. Tu majoriti ulama faham. Dalil yang kedua, mereka kiaskan dengan ayat Al-Quran, iaitu wala junuban illa abiri sabil. Janganlah kamu menghampiri salat bila kamu mabuk, sehingga kamu faham apa yang kamu sebut, dan jangan hampiri salat bila kamu berjunub, kecuali kalau kamu hanya melalui saja. Jadi majoriti dia kata, yang dimaksudkan jangan hampiri salat tu jangan hampiri tempat salat. Jangan hampiri tempat salat. So dia kata kalau junub tak boleh hampir tempat salat melainkan lalu. Haid lebih berat daripada junub, maka lebih dikiaskan juga. Tapi ulama yang tak setuju, dia kata tak boleh kata gitu. Haid dengan junub lain. Orang junub, dia junub dengan pilihan dia, kebiasaannya. Tapi orang haid bukan dengan pilihan dia. Satu. Yang kedua, junub ni sekejap boleh mandi. Orang haid lama. Haid dia biasanya. Maka berbeza, hukumnya berbeza. So ada yang tak setuju. Bahkan dia kata ulama salaf juga berbeza pendapat tentang mentafsirkan ayat ni. Betul ke ulama tafsir sepakat kata jangan hampiri tempat solat?
Kalau kamu junub, melainkan hanya lalu saja. Ulama tak sepakat. Ada yang kata solat betul. Jangan kamu solat bila kamu berjunub. Kecuali kamu boleh solat dalam keadaan junub bila kamu musafir, tak jumpa air, tayamum, solat. Ini tafsiran Ibnu Abbas, Ali dan beberapa orang salaf yang lain seperti Sa'id bin Jubair dan Sya'bi dan seumpamanya. So dia kata tak menggunakan dalil ni tak apa kena lah pada minoriti ulama. Minoriti ulama dia bantah. Dalil yang ketiga ialah dalil yang mengatakan Aisyah sikat rambut Nabi, Aisyah di rumah, Nabi dalam masjid. Nabi hulurkan kepalanya sikit keluar masjid, Aisyah pun sikat. Kenapa Aisyah tak masuk je dalam masjid? Menunjukkan dia tak boleh masuk. Sebab tu dia sikat daripada luar. Nampak? Okey tak? Okey. Tapi yang tak setuju dengan pandangan ni, dia kata, mana ada perkataan yang jelas kata dia tak boleh masuk? Perempuan ni kalau tak ada keperluan, memang dia duduk dalam rumah dia je. Kalau setakat nak sikat rambut, tak payahlah masuk dalam masjid. Nak kena bersiap pakai tudung bagai. Nak sikat rambut je pun, kan? So cukuplah Nabi keluarkan sikit rambut dia keluar masjid, dia sikat je lah, tak payah nak masuk. Kan? Betul kan? Itu yang tak setujulah. Okey. Dalil yang keempat, hadis daripada Aisyah yang mengatakan Nabi SAW kata, la uhillul masjid li haid wala junub. Aku tidak halalkan masjid bagi orang yang haid dan orang yang junub. Dia kata tak boleh. Nabi tak halalkan, maka tak boleh masuk lah. Hadis ini daif. Bagi orang yang tak setuju, dia kata daif. Imam Ahmad daifkan, Baihaqi daifkan, Imam Nawawi pun kata daif, Busiri pun kata daif. Kerana ada perawi yang tak dikenali, seperti Jasrah dan Aflat ataupun Fulait. Dan semua riwayat yang menyokong dia tidak boleh membantu. Tapi tak dinafikan, ada sebahagian fuqaha yang mengatakan hadis ini hasan. Sebahagian ulama hadis yang mengatakan hadis ini hasan, seperti Ibn Al-Qattan, seperti Zailai, dia kata hasan. Sebab apa? Sebab dia kata hadis Aisyah ni ada riwayat yang menyokong, iaitu riwayat Ummu Salamah. Sama juga, cuma lafaz sikit beza. Yang mana Nabi kata dalam hadis Ummu Salamah, innal masjid la yahillu li junub wala li haid. Masjid tidak halal bagi orang yang berjunub dan orang yang berhaid. Cuma ulama yang kata hasan ni, mereka ambil riwayat Aisyah, mereka ambil riwayat Ummu Salamah, dia kata dua-dua ni menguatkan masing-masing, maka upgrade. Tapi pendapat ni tidak begitu tepat, kerana Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang ulama hadis hebat, ditanya tentang hadis ni, dia kata sebenarnya hadis Ummu Salamah ni tak ada pun. Perawi silap buah nama. Sepatutnya nama Aisyah, tapi tertukar dengan Ummu Salamah. Kita nak riwayat hadis, sebenarnya riwayat tu Aisyah punya. Nama tu nama Aisyah, bukanlah Aisyah yang riwayat. Maksudnya nama sebenar pada perawi yang sebenarnya dia meriwayatkan daripada jalur Aisyah. Tapi dia tersebut jalur Ummu Salamah. Sedangkan jalur Ummu Salamah tidak wujud sama sekali. Maka yang ada cuma riwayat Aisyah. Dan riwayat Aisyah ni pun dhaif. Kerana perawinya tak dikenali tadi. So hadis ni pun tidak kuatlah, dhaif. Hadis yang keenam, dalil yang keenam, Nabi sebut dekat Aisyah, faqdi ma yaqdil haj, ataupun if'ali ma yaf'alul haj ghaira alla tatufi bil bait. Buatlah semua benda yang orang haji buat, tapi jangan tawaf di bait, jangan tawaf di Kaabah. Maka majoriti ulama kata, ini bukti orang haid tak boleh masuk masjid, kerana tawaf tu dalam masjid. Tawaf tu dalam masjid. Tapi bagi yang tak setuju, dia kata, mana boleh? Tak boleh kata gitu. Kerana masjid tu luas lagi daripada tempat tawaf. Nabi tak larang masuk masjid, Nabi larang tawaf. Ya, kita setuju, tawaf memanglah masjid. Tapi adakah orang yang masuk masjid mesti bertawaf? Tak juga. Dan masjid lebih luas daripada tempat tawaf. Maka dikatakan hujah ini pun tidak begitu kuat. Hadis yang ketujuh,
hadis yang mengatakan Nabi SAW bila hari raya, dia perintahkan semua perempuan keluar untuk mendengar khutbah. Tapi Nabi arahkan apa? Wa ya'murul huyyat an ta'tazilna ataupun an ta'tazilal musalla ataupun musallan nas. Nabi perintahkan semua keluar. Tapi orang yang haid kena jauh sikit daripada tempat solat. Kan Nabi solat di tanah lapang. Nabi solat raya di tanah lapang. Jadi Nabi kata orang haid jangan duduk dekat tempat orang solat. Majoriti ulama kata tengok tempat orang solat pun dia tak boleh nak dekat. Apatah lagi masjid. Masjid lagilah dihormati daripada tempat solat di tanah lapang ni. Tapi dalil ni pun sebenarnya boleh dipertikaikan lagi. Kerana musalla dalam bahasa Arab boleh difahami dua makna. Yang pertama tempat solat, ya. Kalau difahami tempat solat, ulama pun mengatakan Nabi arahkan dia untuk tinggalkan tempat solat tu bukan sebab dia tak boleh masuk, sebab itu bukan masjid. Tapi sebab tak nak bagi berebut-rebut. Orang ramai nak solat, hang tak payah solat, duduk sepi sikit. Ni dia pula duduk dengan tengah saf tu. Siap bagi umuman, saya haid. Saya duduk sini. Jauh sikit. Orang nak solat, jangan sempit kawan. Jangan sempitkan ruang. Okey? Baik. Makna yang kedua, musalla tu solat sendiri. Berdasarkan beberapa riwayat dalam riwayat hadis ni, dia ada beberapa lafaz. Dalam Sahih Muslim dan Nasa'i disebut clear, Nabi melarang orang perempuan yang haid untuk melaksanakan solat. Bukan untuk meninggalkan tempat solat, meninggalkan solat. Kerana memang dia haid, mana boleh solat. So, yang haid ni tak payah solat, dengar khutbah cukup. So, dalil ni tidak begitu kuat untuk mengatakan orang perempuan tak boleh datang tempat solat. Ya? Baik. So, dalam banyak-banyak dalil, dalil mana yang paling kuat untuk majoriti ulama? Dalil yang paling kuat ialah yang pertama, hadis Muslim tadi. Aisyah tak nak masuk masjid untuk bagi barang kat Nabi, ataupun masuk masjid untuk ambil barang untuk Nabi. Sebab dia kata saya haid. Dia keberatan untuk masuk. Yang Nabi kata haid bukan kat tangan. So masuk sekejap boleh lah, tapi duduk tak boleh. Itulah dalil yang paling kuat untuk majoriti ulama. So ada dalil. Dan dalil itu kuat. Kita tengok mazhab yang kedua. Mazhab yang kedua, ni pendapat Muhammad bin Maslamah daripada mazhab Maliki. Ni pendapat Muzani, anak murid Imam Syafi'i. Ini pendapat Daud Az-Zahiri dan Ibnu Hazmin Az-Zahiri. Dan satu qaul dalam mazhab Hambali, dia kata boleh masuk ke dalam masjid. Cuma Hambali kata kalau nak masuk kena ambil wudu baru masuk. Okay. Ini juga pandangan yang disandarkan kepada Zaid bin Thabit, sahabat, dan juga Zaid bin Aslam. Apa dalilnya? Tengok dalil dia pula. Dalil dia kata hadis yang tadi, haid bukan kat tangan. Clear Nabi sebut haid bukan kat tangan. Maksudnya larangan tu tak nak mengotorkan. Yang Aisyah keberatan nak masuk tu bukan sebab tak boleh masuk, tapi dia takut mengotorkan. Takut menitik. Masjid tak boleh dibawa najis masuk. Nabi kata bukan dekat tangan. Masuk. Dan mazhab ni juga kata, kalau ikut kaedah usul fiqh, dia kata, kalau haram itu sebahagian, menunjukkan haram semua. Contohnya macam, diharamkan daging babi. So lemak tulang pun termasuk sekali. Kan? So kalau haram, masuk tangan pun tak boleh, maknanya keseluruhan tak boleh masuk. Tapi bila tangan boleh masuk, menunjukkan boleh masuk lah. Itu hujah mereka. So dalil yang sama, tapi cara faham lain. Maksudnya Aisyah tak nak masuk tu bukan sebab tak boleh. Aisyah keberatan, takut menitik. So Nabi clear, Nabi kata bukan dekat tangan haid engkau tu, kat tempat lain. So tak apa, masuk, jangan menitik sudahlah. Difahami macam tu. Nabi tak sebut, tapi minoriti ni faham macam tu. Dalil yang kedua,
perempuan yang duduk di dalam Masjid Nabawi. Yang mana dia tu asal hamba dibebaskan, so dia pasang kemah, duduk dalam masjid dan dia menyuci Masjid Nabawi. Perempuan biasa haid. Tapi Nabi tak pernah sebut kat dia bila haid kena keluar. Nabi tak sebut. Nabi tak sebut. Maka dia kata ini bukti yang mengatakan orang perempuan boleh masuk. Yang penting jangan kotorkan. Jaga elok-elok. Tapi yang majoriti tak setuju. Dia kata tak boleh jadi dalil. Sebab berkemungkinan itu khas untuk dia saja. Itu kebenaran khusus sebab dia tak ada rumah. Yang minoriti berjawab pula. Tak, dalil asal umum. Tak ada bukti kata khusus, umum. Dalil yang awak bagi untuk kata ia khusus, semua tak valid, kita jawab dah. Ada pula kata, berkemungkinan kemah tu bukanlah masjid. Kemah tu luar masjid. Tapi oleh kerana dekat dengan masjid, dia kata dalam masjid. Minoriti kata tak. Dia sebut dalam hadis, dalam masjid. Dalam masjid lah. Saya nak takwil pula. Macam tu lah. So ini perbahasan. Sebenarnya bila dengar perbahasan ni, paling tidak dia jalan sikit otak tu. Tengok macam mana ulama' dia tengok angle mana. Kemudian, dalil yang kedua. Nabi sebut dekat Aisyah apa? Masa dia haid waktu haji, buat semua benda yang orang haji buat. Tapi jangan tawaf. Buat semua benda. Jangan tawaf. Orang buat haji ni bukan tawaf saja. Kadang-kadang dia masuk masjid, zikir kan. So Nabi kata jangan tawaf. Kalau tak boleh masuk masjid, dah tentu Nabi kata jangan masuk masjid. Duduk luar je. Ini minoriti punya pandangan. Baik. Dan yang keempat, dalil mereka ialah bara'ah asliyah. Maksudnya, oleh kerana semua dalil boleh dipertikaikan, kalau dalil kami semua tak boleh guna pun, kita kembali kepada asal. Asalnya boleh ke tak boleh? Boleh. Sehingga datang dalil yang disepakati dan jelas mengatakan ia tak boleh. Sekadar ni tak ada. So, wallahu alam, saya berkecenderungan kata boleh jika ada keperluan. Kalau sesaja nak masuk, tak digalakkan lah. Tapi bila ada keperluan, nak duduk, nak dengar halaqah ilmu, boleh. Tapi saya tak nafikan selamatnya ambil mazhab majoriti. Selamatnya ambil mazhab majoriti tu selamat lah. Tapi kalau ikut penilaian saya tak paksa tu orang ikut saya. Sebab kalau kena kecam pun saya seorang je. Bukan nak tolong pun kan. Jadi saya tak paksa. Tapi penilaian saya lebih kepada boleh. Wallahu a'lam. Baca Quran untuk orang yang haid. Ini pun khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata, majoriti ulama tak bagi ya. Majoriti ulama tidak membenarkan berdasarkan kepada hadis daripada Ali bin Abi Talib, riwayat Tirmizi, yang mana Nabi SAW, Ali mengatakan, kana Nabi SAW yu'allimuhumul Quran wa kana la yahjizuhu 'anil Quran ila al-janabah. Nabi ini mengajar sahabat Quran. Tidak ada perkara yang menghalang Nabi daripada Quran melainkan junub. Bila junub, Nabi tak baca Quran. Tirmizi kata hadis ni hasan sahih. Walaupun sebagian ulama kata dia dhaif, tapi Ibn Hajar kata ia paling tidak pun hasan, boleh pakai. Oleh kerana orang junub tak boleh baca Quran, maka orang haid pun sama. Sebab dua-dua hadas besar. Inilah pandangan majoriti ulama. Dan ada hadis daripada Ibnu Umar, hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Daraqutni, yang mengatakan Nabi SAW bersabda, la taqra'ul haid walal junub syai'an minal Quran. Orang haid dan orang junub jangan baca walaupun satu daripada Quran. Walaupun sebahagian daripada Quran tak boleh baca. Cuma hadis ni pun dipertikaikan. Dan sebenarnya hadis ni tidak sahih. Kerana dia riwayat Ismail bin Ayyash, yang mana Ismail bin Ayyash, dia ni kalau dia riwayat daripada orang Syam, riwayat dia okey. Kalau dia riwayat daripada orang bukan Syam, dia tak okey. Macam mana kejap okey, kejap tak okey ni? Perawi-perawi hadis ni, dia manusia.
Dia berasal daripada Syam. Tempat dia belajar tu Syam. Bila dia keluar negara, ada waktu dia lupa bawa buku catatan. So dia dengar berdasarkan ingatan. Bila dia balik ke Syam, dia riwayat daripada orang luar, dia tak apa ingat. Sebab dia ni biasa tulis dalam buku. Dia biasa tulis dalam buku. Maka sebab itu, kalau dia riwayat daripada orang luar, riwayat dia tak kuat, maksud dhaif. Kalau dia riwayat daripada orang Syam, riwayat dia okey. Tapi riwayat ni dia riwayat daripada orang luar, daripada Hijaz, orang Hijaz. Maka riwayat ni dianggap sebagai dhaif. Sebahagian daripada ulama mengatakan boleh baca Quran untuk orang yang haid. Ini pendapat mazhab Maliki dan satu riwayat daripada Hambali. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Mereka dan juga Imam Bukhari. Imam Bukhari juga kata boleh baca Quran. Ini zahir daripada apa yang ditunjukkan dalam sahihnya. Boleh baca Quran orang haid ni. Sebab apa? Yang pertama, tidak ada dalil langsung yang melarang, yang sahih. Semua riwayat-riwayat yang halang tu tak boleh nak, tak jelas dan tak sahih. Pasal junub tadi tu, junub tak sama dengan haid kan? Kita dah hurai tadi, orang junub tak sama dengan haid, maka mereka tak pakai. Junub ya tak boleh baca Quran, tapi orang haid tak sama dengan junub, tak boleh nak dikiaskan. Kerana junub ni sekejap, haid ni lama. Jadi yang kedua, dalil mereka ialah kalau kita tak benarkan orang haid baca Quran, sudah semestinya kita akan melepaskan pahala yang banyak bagi orang perempuan yang sedang berhaid. Terutama kalau dia jenis suka mengulang Al-Quran. Maka ini dua pendapat. Ulama, majoriti kata tak boleh, minoriti kata boleh. Saya berkecenderungan kepada mazhab minoriti. Dalam isu ni boleh baca. Terutamanya jika ada keperluan. Tapi kalau tak nak baca, itu lebih selamat. Saya ulang lagi sekali, kalau tak nak baca, itu lebih selamat. Supaya saya tak dikecam lagi.